Oke, salam kawan-kawan dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kawan-kawan yang bersama saya di channel saya ini. Pencerahan hari ini berkenaan dengan isu politik negara kita ini. Tetapi maaf ya, ada hujan sedikit jadi mungkin agak bising masuk ke video. Jadi saya minta maaf di situlah. Tetapi pencerahan saya untuk kali ini berkenaan dengan kerajaan kita ini yang mana kita tengok Perdana Menteri kita mengatakan dia tak mampu nak mengawal 32 juta rakyat Malaysia. Ni yang terbaru ni pula, Menteri Kewangan kita kata kerajaan tak kawal bank. Jadi kenyataan mereka ini mungkin bukan by detail lah. Dia cuma kasarnya lah bahasanya macam tu. Tetapi untuk rakyat mendengar apabila contohnya Perdana Menteri kata tidak mampu kawal 32 juta rakyat Malaysia ni. Dalam anggapan rakyat ni bermakna dia gagal. Maknanya kamu jadi Perdana Menteri, kamu kena kawal lah 32 juta rakyat Malaysia. Itu adalah kalau rakyat melihat, rakyat yang di luar ni seperti saya ni, kita akan melihat kamu Perdana Menteri kami, kamu kena jaga kami. Ini umpama dia. Tapi kalau kamu keluarkan kenyataan saya tidak mampu kawal 32 juta rakyat Malaysia, seolah-olah kamu tidak nak jaga kami lah, umpama macam tu. Nah, ini yang sepatutnya kenyataan mereka ini. Dah jadi menteri lama. Perdana Menteri kita bukan 2-3 hari duduk di kerajaan. Jadi kenyataan yang seolah-olah kita dengar melepaskan batuk di tangga orang kata. Ini yang berlaku. Ini isu dia. Kalau begitu, rakyat bertanya, kalau kau dah tak mampu, letaklah jawatan. Inilah pertanyaan yang rakyat yang saya tengok di media sosial berkenaan dengan apabila dia mengatakan bahawa dia tidak mampu nak menjaga ataupun nak mengawal 32 juta rakyat Malaysia. Rakyat pun bertanya juga, yang nak menjaga 32 juta rakyat Malaysia bukan dia juga. Ada kementerian ini, kemana menteri banyak-banyak tu. Jadi kau buat menteri banyak-banyak tu buat apa? Inilah tugas menteri untuk menjaga kebajikan rakyat. Kamu sebagai ketuanya, Perdana Menteri. Jadi kalau dah tak mampu, rakyat kata pecatlah. Ini yang betul. Ini jawapan rakyat yang sepatutnya Perdana Menteri kena dengar. Dan memang betul, gagal. Kerjaan dah gagal. Jadi kalau memang dah gagal, apalagi yang nak ditunggu? Lebih baik kita serah jawatan itu kepada YDP Agong. Biar YDP Agong yang menentukan nak suruh siapa ke, anak daripada UMNO ke, orang-orang kau daripada PN itu nak jadi Perdana Menteri ke, ataupun daripada Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, itu terserah. Serah balik saja yang nak menentukan yang di Pertuan Agong. Jadi ini yang rakyat fikirkan. Ini part yang kepada Perdana Menteri kita lah yang jawapan dia seperti itu. Ini part kepada Menteri Kewangan kita pula. Dia mengatakan dia tidak boleh mengawal bank. Jadi saya tadi terbaca bagus juga daripada mana? Daripada seorang peguam Muhammad Hanif Kakri ini, iaitu Tuan Hanif. Dia mengatakan bahawa dalam keadaan darurat masih berkuat kuasa, bahawa kerajaannya hanya perlu membuat peraturan darurat yang akan memberi mereka kuasa untuk melakukannya. Dia menyatakan bahawa menggunakan kuasa darurat, kerajaan telah menangguhkan prosiding parlimen, meluluskan pemberajaan tanpa membentangkannya di parlimen, dan membenarkan mengambil alih harta persendirian jika perlu untuk membantu mengendalikan pandemik COVID. Ada lagi ini. Semua ini dibenarkan walaupun nampak seakan-akan salah. Sudah tentu tidak ada semak dan imbang, tetapi ini dibenarkan dalam keadaan darurat. Jadi untuk dia, Menteri Kewangan lah, Tengku Zafrul, mengatakan bahawa mereka kerajaan tidak mempunyai kuasa sama sekali, tidak membenarkan. Saya menekankan bahawa itu salah. Itu adalah pembohongan kepada orang ramai. Ini yang dikatakan oleh Tuan Hanif Kakri, seorang peguam. Jadi
Hal lain boleh bila sampai ke bank, kamu mengatakan bahwa kerajaan tak boleh tidak kawal bank. Ini rakyat fikir tahu. Rakyat fikir bahwa bank ini bukan di bawah kerajaan. Jadi kerajaan ni untuk apa kerajaan Malaysia ni? Apa yang ada dalam negara ni dikawalkan oleh kerajaan yang dibentukkan oleh kamu sendiri sebagai kerajaan. Jadi apapun peraturan kamu boleh ubah, apalagi dalam keadaan darurat ni, betul lah. Saya setuju lah dengan pandangan Tuan Hanif ni. Jadi kita rakyat lihat seperti ini. Ini sepatutnya yang mereka perlu lihat. Dan lihat tuh tadi, yang mana saya baca ni tadi, Tuan Hanif Katri juga mengatakan ini adalah satu pembohongan kepada rakyat. Mengatakan tidak, kerajaan tidak kawal bank, tidak kawal bank. Ini satu isu yang membuatkan rakyat fikir kerajaan ni untuk apa? Kerajaan ini adalah untuk rakyat. Tetapi bila pertanyaan yang ataupun jawapan yang kamu bagi kepada rakyat seolah-olah songsang, rakyat jadi keliru. Dengan kita tengok rakyat punya pertanyaan, kenapa Menteri Sains dan Teknologi beli vaksin pun tidak terjawab. Kenapa Menteri Kesihatan sampai 2 timbalan, yang buat kerja DG, yang buat kerja Menteri Pertahanan. Jadi ini persoalan yang rakyat tanya. Memang betul kalau sekarang ni Menteri tolak gaji 3 bulan. Tetapi itu bukan isunya. Itu tanggungjawab kamu sebagai YB, kamu sebagai ahli parlimen, kamu sebagai kerajaan. Itu tanggungjawab kamu. Kalau kamu tidak dibagi gaji 1 tahun pun tidak salah pada saya, kerana kamu yang mahu jadi wakil rakyat dahulu. Kalau kamu tidak mau jadi wakil rakyat, letak jawatan. Banyak lagi rakyat lain yang boleh jadi wakil rakyat. Ini senang bahasa rakyat. Jadi saya rakyat bercakap dalam bahasa rakyat lah. Jadi tidak ada kita nak bertapis-tapis, karena hari ini sosial media begitu lantang mengkritik kerajaan yang ada. Jadi ini yang kita lihat hari ini, bahwa perkara ini berlaku, mereka menjawab atau mereka mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan. Dan kita tengok Menteri MITI berbeza pendapat pula dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi ini semua mengelirukan rakyat. Dan menteri yang lain pula, ada pula yang kita sibuk dengar, menteri sibuk dengan janda lah. Orang sibuk dengan masalah pandemik, ada pula menteri sibuk dengan janda. Saya pun pelik lah dorang ni. Walaupun ini saya tidak tahulah, tapi saya tengok di media sosial begitu panas lah isu tu. Jadi menteri-menteri yang lain, 3 menteri yang bertaraf, 3 duta yang bertaraf menteri, apa pula tugas-tugas mereka di saat ini? Kenapa mereka daripada parti PAS yang duduk dalam kerajaan hari ini, yang menjadi menteri senyap juga, yang menjadi Sikitul dulu tu, semua senyap juga. Jadi ini memainkan satu yang membuatkan rakyat rasa apa kerajaan ni buat seperti itu. Jadi jelaskan kepada rakyat dengan teliti. Sebelum kita keluarkan kenyataan, panggillah PA kita yang hebat tu, membagi idea kepada kita dulu. Jangan sampai bila kita membuatkan satu kenyataan, keluarkan kenyataan, seolah-olah ini satu pembohongan kepada rakyat. Dan satu yang rakyat rasa, kalau kamu dah tak mampu, kalau kamu dah tidak boleh, letak jawatan ataupun serah balik kepada Yang di-Pertuan Agong, supaya Yang di-Pertuan Agong boleh membentuk satu kerajaan yang baru. Itulah sepatutnya. Dan inilah pencerahan saya untuk petang ini berkenaan dengan isu ini. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Dan #LTL, lawan tetap lawan. Lawan sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Putrajaya, dan lawan sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh demokrasikan balik negara kita ini, supaya generasi kita akan datang tidak teruk dengan
bebanan yang telah mereka ini buat. Oke, thank you.